أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما بعد. Alhamdulillah, InsyaAllah kita diberi ruang sekali lagi untuk menyambung pengajian kita di dalam bab zikrullah dalam kitab Fiqh Sunnah. Dan kita berhenti hari itu di dalam bab keutamaan membaca kalimah la ilaha illallah. Ya, sudah pasti kita tengok kebaikan demi kebaikan yang disebut dalam keadaan sehingga Nabi menyebut cara kamu memperbaiki agamamu adalah, ataupun cara kamu memperbaiki imanmu adalah dengan memperbanyakkan kalimah la ilaha illallah. Itu memperbanyakkan zikrullah. Ya. Baik. Pada hari ini kita masuk di dalam bab seterusnya, keutamaan bertasbih, yakni subhanallah, bertahmid alhamdulillah, bertahlil la ilaha illallah, dan bertakbir yakni Allahu akbar, dan lain-lainnya lagi lah. Tapi asalnya gitu. Asasnya kelebihan tentang menyebut subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Yang tu dulu dan termasuk yang lain-lain. Baik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita selalu ulang supaya kita faham. Abu Hurairah asalnya bukan Islam, tapi Allah bagi hidayah padanya daripada namanya Abdus Syam, hamba kepada matahari. Maka Allah Subhanahu wa taala bagi kepada dia hidayah dan namanya Abdul Rahman. Tapi memandangkan Abu Hurairah ni dia ke mana-mana suka bawa anak kucing. Jadi Nabi bagi kepada dia nama bapa kepada anak kucing, Abu, Aba ataupun Abi Hurairah. Ya, baik. Selalu kita ulang nak belajar daripada Abu Hurairah buta huruf. Abu Hurairah ni buta huruf. Dia tak ambil diploma macam kita. Dia tak ada SPM pun, SRP pun tak ada. Tapi hafal 30 juzuk Quran. Abu Hurairah ni buta huruf. Degree, master, PhD pun tak ada. Tapi dia meriwayatkan 5,374 hadis Nabi SAW. Abu Hurairah ni buta huruf. Dengan kejujuran dan kemahuan dia menguruskan agama, maka Sayyidina Umar Al-Khattab mengangkat dia menjadi gubernur di Bahrain. Tu kan ya. Maka tu kelebihan dia meninggal ketika umur 78 tahun. Ketika Abu Hurairah radhiyallahu an menyebut bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apa Nabi kata? Kalimatani khafifatani 'alal lisan. Dua kalimah yang ringan di lidah. Thaqilatani fil mizan, berat di timbangan. Habibatani ilar rahman, dikasihi oleh Allah yang Maha Pemurah. Apa kalimah itu? Kalimah yang pertama ringan disebut di mulut. Kalimah yang kedua itu kalimah yang berat di timbangan. Hisab tu dia berat, dapat pahala banyak.
dan kalimah yang paling disayangi oleh Allah, maka kata Nabi, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Tu yang malam ni kita nak mula tu, hadis ini Bukhari, Muslim dan juga Tirmizi. Bukhari, Muslim, Tirmizi, sahih, tiada khilaf. Baginda Nabi SAW menyatakan kalimatani khafifatani ala lisan. Dua kalimah yang ringan disebut di lidah. Kemudian thaqilatani fil mizan. Kalau diletak di timbangan dia menjadi berat, membawa pahala yang baik. Habibatani ila rahman. Disayangi dan dikasihi oleh yang maha pemurah, yakni Allah. yakni subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ulang, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Nampak? Yang diajar oleh Nabi, yang disukai oleh Allah bukan baca Al-Quran sampai 30 juzuk. Sebab Allah dan Nabi ini, dia tahu kemampuan dia tu. Kita sebagai manusia tambah-tambah berada kekalutan di zaman-zaman akhir ini, maka dia cukup-cukup susah. Nak itu, nak ini susah. Maka disuruh oleh Allah dan disuruh oleh Nabi perkara yang paling mudah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini nikmat yang cukup sempurna. Bukan sahaja nikmat mudah disebut, mudah dihafal, tapi bestnya lagi nikmatnya adalah timbangannya berat, pahalanya itu berat di sisi Allah. Dia punya nilai yang sangat besar, ya. Dan lagi bagus pula tu, habibatani ilar rahman. Dan dua kalimah subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim ini disayangi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saya jawab 3-4 hari lepas di satu tempat. Dia tunjuk kat saya satu kertas wirid yang dapat daripada tok guru dia. A4 paper, panjang juga. Wirid tu pun panjang, sudah pasti silat-silat tok guru dia pun tak hafal. Panjang dengan tulisan kecil segala macam daripada mula sampai habis. Dan dikatakan wirid ini, kalau siapa-siapa wirid satu malam 6,000 kali, tak ada harapan lah kalau muka kita. 6,000 kali, ya, 6,000 kali. Itu pula dia kena wirid di antara solat maghrib hingga solat isyak. Duduk di satu tempat. Kalau dia duduk bersilau, bersilau. Kalau tahiyat, duduk macam tu saja. 6,000 kali. Maka dia dianugerahkan, dia akan dianugerahkan kebolehan yang tak ada pada orang lain. Ada kemungkinan dia boleh jadi bomo. Ada kemungkinan dia boleh tahu dalam perut orang macam mana. Tu peliknya manusia. Kita nak ajak manusia, kita nak buat ni bukan urusan benda lain, melainkan mengharapkan redha daripada Allah Ta'ala. Allah dah bagi tahu dah, kalimah mudah, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalimah tu mudah disebut di mulut, dan kalimah itu berat pahalanya, maksudnya berat di timbangan, dan kalimah itu disayangi oleh Allah. Awak sombong sangat contohnya. Kenapa kita memilih kalimah-kalimah lain yang Nabi tak cerita ni Allah sayang? Okey, jadi ini kalimah paling awal. Maka jom kita berebut-rebut untuk melakukan zikir subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya, ini pahala yang sangat besar. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari, riwayat Imam Muslim, riwayat Imam Tirmizi, dan juga dalam riwayat dalam riwayat Imam Al-Bukhari ni diulang beberapa kali, disebut bahawa demi Allah aku tidak mahu bercakap sehari yang ini kerana aku nak sebut yang ni je sebab Allah suka.
Aku tak mau cakap benda pelik-pelik. Aku nak sebut ini. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Berulang-ulang kali. Baik. So, kita dah dapat dua. Bab zikir. Zikir itu pula mematuhi sunnah Nabi. Zikir itu seiring dengan sunnah Nabi. Jangan duk ambil zikir di Gunung Jerai. Jangan duk ambil zikir di pintu Gua Musang. Jangan duk ambil zikir di pintu Gua Hira. Tak payah. Tak payah nak ambil zikir daripada sini. Apa zikir pertama? La ilaha illallah. Hak ni kita belajar bulan lepas. Ni, bulan ni, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Rasa-rasanya ringan lagi. Ya, ringan lagi. Tak ada masalah. Buat je. Takat mana yang kita boleh buat. Baik. Seterusnya. Hadis daripada Abu Hurairah juga. Tuan-tuan, dulu kita dah mengaji dah ni. Ar-Rawdah. Surah Jumaat Ar-Rawdah. Tentang Abu Hurairah ni. Kenapa Abu Hurairah, perawi hadisnya Abu Hurairah. Mana perawi hadis yang sahabat-sahabat yang lebih besar? Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, mana pi? Memang tak ada lah. Bukan tak ada tu maksud tak ada. Tak banyak lah. Sebab 4 para sahabat tu mereka presiden negara. Mereka sibuk menguruskan masyarakat. Sibuk mesyuarat. Sibuk buat projek untuk kepentingan masyarakat. Jadi mereka tak dan lah nak mengajar di masjid. Abu Hurairah pula ketika dia jadi gubernur, nak jadi kisah, nak jadi dia tok guru ni. Abu Hurairah ketika dia jadi gubernur, kan ya, parti pembangkang tuduh dia mengambil harta kerajaan dan memasukkan dalam akaun peribadi dia. Tu zaman tu dah ada orang tak suka. Orang bawa berita ni kepada Sayyidina Umar. Ya Umar, ya Amirul Mukminin, cuba pergi tengok Abu Hurairah. Mai mana ni tiba-tiba kaya sangat. Sedangkan mereka tak cek Abu Hurairah jadi menantu kepada orang yang sangat-sangat kaya. Dia memperniagakan harta pak mentua dia. Dia betul-betul anak menantu. Macam kita anak hantu. Dia lain sikit. Tuh kan ya. Abu Hurairah ni dia menikah dengan anak orang kaya. Lalu dia jadi menantu orang kaya dan memperdagangkan ilmu tu dengan cara yang baik. Memperdagangkan harta. Ketika dia diangkat itu, maka harta dia itu menjadi fitnah. Orang tuduh dia. Abu Hurairah mengambil harta kerajaan lalu memasukkan ke dalam akaun peribadinya. Saya tak tahu berapa bilion lah. Yang dulu. Yang Abu Hurairah ni lah. Maka Abu Hurairah digantung tugas oleh Umar. Kan digantung tugas lalu dibawa kepada pengadilan. Didapati Abu Hurairah tidak bersalah. Maka Abu Hurairah dijemput untuk menyambung tugas. Abu Hurairah kata tak mau. Politik kotor. Itu contoh lah. Maka dia pun berhenti. Lalu dia duduk sibuk mengajar lah. Dia duduk sibuk mengajar. Sebab itulah ilmu hadis ni banyak daripada Abu Hurairah. Sehingga dia dapat meriwayatkan 5,374 hadis Nabi SAW. Dia paling banyak lah. Kalau sahabat lain 2,700. Isteri kepada baginda Nabi SAW yang terakhir Aisyah radhiyallahu anha 2,100. Dia banyaklah ya, begitu keadaannya. Baik. Abu Hurairah ni kata bahawa Nabi SAW bersabda, la an aqula subhanallah, 1, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams. Yakni dalam riwayat ini kata Abu Hurairah, riwayat ini Muslim dan Tirmizi, sesungguhnya siapa yang mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan melainkan Allah, dan Allah Maha besar, adalah lebih aku sukai
dari segala apa jua yang disinari oleh sinar mentari, yakni di dunia ini. Nabi suka. Tadi Allah suka. Yakni Nabi kata, siapa-siapa yang menyebut subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, maka kata Nabi, aku lebih suka yang empat ni, lebih aku suka daripada apa-apa yang ada di atas dunia yang disinari mentari. Maksudnya dia seluruhnya itu, aku suka yang ni lagi. Clear? Nak bagi tahu kepada kita, lafaz kalimah ini adalah sangat-sangat disukai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan qalu inna ahabbal kalami ila Allah juga disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ya, 3 doa, 3 zikir. Pertama, satu saja, la ilaha illallah. Hak tu kalimah paling besar dalam ilmu zikir. Kedua, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Maka benda ni ahabba ilallah azza wa jal, Allah sangat sayang dan berat di timbangan pahala. Ketiga, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Dan ini adalah lebih aku sukai dari segala apa sahaja yang disinar-sinar mentari di dunia ini. Hadis Imam Muslim dan Imam Tirmizi. Nah, simple. Tak pun rasa tak berat lagi. Rasa tak berat lagi, tak ada masalah. Tidaklah perlu beribu-ribu kali. Ya, tak perlulah kita. Kadang-kadang kita mengaji, ada kadang-kadang kita jumpa satu grup daripada Selangor ni, 2 bas, 3 bas. Hari Jumaat saja mereka keluar, mereka akan terus pergi balik pulau Penang. Kalau hampa pergi balik pulau, kalau nak makan derian balik pulau, okey, tak ada masalah, bagus, memang marvelous. Tapi kalau hampir 2-3 bas, nak pergi jumpa tok guru mereka, tok ayah dan tok wan. Kan ya, tok guru mereka, dia tak ajak zikir macam ni. Solat malam 6,000 rakaat. Yang tadi zikir 6,000 kali. Yang ni solat malam 6,000 rakaat. Nabi maksimum 13 rakaat ya. Biasa-biasa 11 rakaat tahajud. Paling kurang 9 rakaat. Dia 6,000 rakaat tu. Tu. Ada 3 bah. Saya dapat satu keset depa. Tersembunyilah keset tu. Saya dapat keset lah, keset yang apa, hak dulu-dulu tu. Cari usaha, pergi cari juga player dia, pergi cari. Bila dia kata, ketahuilah wahai umatku, tu guru dia tu. Dia kata, ketahuilah wahai umatku yang berada di hadapanku. Akhirnya makmum dia kata apa? Ya Khidir. Apa itu guru dia, Nabi Khidir. Tu pun ada orang percaya. Ni yang duk mengaji terang-terang ni tak mau main. Ni tak mau main. Mengaji terang, masjid pun elok, kapek cantik, giant fan lagi. Tu pun tak mau main. Pergi mengaji jauh-jauh, keluar modal. Dan lebih buruk perkara ni main dekat saya sendiri, bini dia main mengadu. Dia kata, Ustaz, tolonglah tegur Ustaz. Pasal apa? Ampun, elok je. Elok lah. Duduk luar ni memang elok. Dalam rumah tak bercakap. Pasal apa? Kerja dengan satu syarikat, gaji dia 4,800. Tapi setiap gaji masuk, dia kena pergi jumpa dengan tok guru dia dulu. Tanya tok guru dia, apa wahyu turun pada bulan ni? Tok guru dia kata, wahyu turun pada bulan ni untuk hang 800 saja. 4,000 tu kena masuk di jalan Allah. Jadi 4,800, 4,000 kena pergi bagi kat tok guru. Tu nak kata bodoh, memang bodoh. Memang bodoh. Allah Rabbi. Okey, tu. Ada ni yang duk mengaji depan-depan macam ni, dia tak mau main. Dia tak mau main dengar dan sebagainya.
Maka jom, simple aja. Selalu mengucapkan kalimah la ilaha illallah, selalu mengucapkan kalimah subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim, selalu mengucapkan subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Pahala besar, Nabi suka, Allah suka. Yang ni cukup mudah disebut. Tu 3 ada hadis. Ini riwayat Imam Muslim dan riwayat Imam Tirmizi. Baik, seterusnya hadis daripada Abu Dzar. Abu Dzar Al-Ghifari. Ini pun satu cerita. Sahabat Nabi Abu Dzar ni, bila dengar kata Nabi, dengar kata Abu Dzar Al-Ghifari nak masuk Islam, Nabi senyum panjang. Pasal apa? Sebab Al-Ghifari ni, mereka ni perompak. Ni di atas jalan ni, kelompok badui ke kelompok mana orang berjalan ni, mereka tahan rompak. Mereka perangai macam sarik dul. Kan? Curi kereta orang. Tiba-tiba perompak dengan pencuri nak masuk Islam. Itu ada cerita dia bila dia masuk Islam. Ya, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dia menyatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni bersabda, ala ukhbiruka bi ahabbil kalami ila Allah. Mahukah kamu wahai Abu Dzar, aku bagi tahu perkataan ahabba kalami ila Allah, iaitu kalimah yang paling Allah Taala suka. Hang mau ke tak mau ya Abu Dzar? Ya. Maka Abu Dzar pun berkata, akhbirni, kabarkan kepadaku ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Qala, Nabi bersabda, inna ahabbal kalama ilallah, sesungguhnya kalam yang paling Allah Ta'ala suka, yakni subhanallahi wa bihamdih. Itu je. Lagi pendek. Subhanallahi wa bihamdih. Udah. Kan? Dah jadi 4 dah hadis ni. Kalau kita dapat ni seronoknya. Ya, beramal dalam keadaan semua benda yang kita buat tu Allah suka. Allah tuan-tuan ni kan, kita buat benda hak mak pak kita suka, apa jadi dengan kita? Anak kesayangan lah. Simple saja. Kalau hang kan mak pak suruh macam ni, hang buat kok lain, buat kek tu, memang makan penyepak lah. Tu kan? Ya, sungguh. Ini dah mak pak ni, sebelum mak pak suruh kita pirak. Dah. Begitu begini buat semua yang ayah suka kita buat, mak suka kita buat. Confirm jadi anak kesayangan. Itu kalimah biasa untuk kita faham. Hak ni jadi kesayangan Khalik dan pencipta kita, yakni Allahu Rabbi. Maka sesungguhnya apabila Abu Dzar tanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, tolong bagi tahu kepada aku apa kalimah yang paling Allah sayang, Allah suka. Maka kalimah dia subhanallahi wa bihamdih. Ya, subhanallahi wa bihamdih. Tadi subhanallahil azim, dia tambah. Hak ni dak pendek lagi. Apa bab tu? Bab tu nak menunjukkan kalau ya pun malas, kalau ya tak boleh buat semua, tapi jangan tinggal semua. Kita buat mula-mula la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Kemudian subhanallahi walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kemudian subhanallahi wa bihamdihi. Sudah, semuanya hadis sahih. Hadis ini riwayat Imam Muslim dan Imam Tirmizi. Dan keempat zikir ini adalah zikir yang paling Allah Subhanahu wa taala suka. Banyak. Jadi tak payah pergi cari. Ya, nak cari zikir-zikir tak payah pergi cari. Ni pergi cari dengan Tok Guru nu. Dekat-dekat nak masuk kampung Siam. Tok Guru pakai seluar jin.
baju tak pakai, pakai topi koboi. Ni mata saya sendiri tengok ajak depa duk ajak ustaz jom kita pergi tengok. Pergi tengok dululah. Rupanya depa dah lama dia duk pergi. Depa kata ustaz pergi tengok. Kan dia baju tak pakai, topi koboi. Dia punya kepala apa nama tu? Kepala tali pinggang tu. Ya. Tu hak besar tu kan. Kepala tanduk macam tanduk apa? Tanduk rebau ke apa lah gitu. Zikir. Mulut gudang garam. Perak peruk. Tapi zikir. Mata yang sihat, akal yang waras pun tengok kalau macam tu. Tak guna seduit. Tu pun ramai. Zikir-zikir baling duit. Zikir-zikir baling duit. Zikir-zikir baling duit. Tok guru makin kaya. Anak murid kan kancil sampai ke mati. Kan? Alhamdulillah, cuma Allah ni bagus. Jabatan Agama aktif, sangat aktif lah. Sama ada di Selangor, di Melaka pun tengah tu apa satu ada ajaran daripada daripada Singapura. Dia pergi ke Melaka. Kan pergi di Melaka, dia buat ajaran tu kat Melaka. Tapi alhamdulillah Jabatan Agama Islam Melaka tengah menguruskan. Esok pun saya nak ke Melaka juga. Esok saya ke Melaka, ada program di Kem Sungai Udang sampai hari Jumaat. Hari Jumaat lepas tu terus pergi Pahang pula 4 hari. Ya, tapi itulah nikmat dia. Maka kita mulut ya. Insya-Allah kita kurangkan cakap sikit, banyakkan zikrullah. Banyakkan zikrullah insya-Allah. Ya, baik. Namun At-Tirmizi menggunakan kalimah yang berbunyi, dua kalimah lain pula. Ya, riwayat yang tadi subhanallahi wa bihamdih. Tapi Imam Tirmizi pula menggunakan kalimah apa? Ahabbul kalami ilallahi azza wa jalla, iaitu kalimah yang paling sayang oleh Allah yang Maha Tinggi. Kemudian mastafallahu li malaikah, dan juga yang menjadi pilihan untuk para malaikat, yakni subhana rabbi wa bihamdi. Bukan subhanallahi wa bihamdi, tapi subhana rabbi wa bihamdi. Ya, subhana rabbi wa bihamdi. Hadis ini riwayat Imam Muslim dalam kitab Az-Dzikr wa Du'a, dan hadis ini juga adalah hadis yang sahih. Ada juga boleh disebut gitu. Boleh disebut subhanallahi wa bihamdi atau subhanallahi wa bihamdihi. Boleh disebut subhana rabbi wa bihamdi. Maha suci Tuhanku, atasnya segala pujian. Begitu. Jadi ini juga datang daripada hadis yang riwayat Imam Muslim dan riwayat Imam Tirmizi. Macam kita mengucap dua kalimah syahadah. Ada kalimah menyebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadis lain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau kita tengok dalam hadis tentang alam barzakh, di alam barzakh itu kita akan ditanya oleh malaikat, ya, disebut itu malakani. Ya, malakani, dua malaikat datang, warna dia hitam kebiruan, blue black. Dua malaikat itu. Dan mereka pun mengaku nama aku Munkar, nama satu lagi Nakir. Kan, kemudian dia tanya orang yang di alam roh ni siapa? Dia akan bangunkan bentuk siapa? Baginda Nabi SAW. Soalan pertama sekali dia tanya yang tu lah. Dia bangunkan bentuk, rupa bentuk seorang lelaki yang cirinya orang yang kenal sunnah, maka dia akan kenal nanti. Bila orang tu jawab, ini adalah Abdullah wa Rasulullah, hamba dan pesuruh, maka orang tu akan disuruh menyebut asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tu, dia perbezaan kat situ je. Ya, dua-dua boleh pakai, tu tak ada masalah apa. Okey, baik. Jadi kalimah yang kelima ini
Subhanallahi wa bihamdihi ni ada perbezaan. Tu kalimah keempat. Kalimah kelima subhana rabbi wa bihamdi. Subhana rabbi wa bihamdi. Ni kadang-kadang kita dekat cermin kereta kita selalu bubuh. Pada saya lah tak payah bubuh lah. Kerana ada tulis subhana Allah, subhan Allah, apa semua ni kan. Tak payah dia kereta, tak payah bubuh ayat Quran atau zikir bukan untuk ditampal, tapi untuk dihadar dalam kehidupan. Awak bayangkan awak tampal pi hantar kereta pi dekat orang cuci kereta. Orang cuci kereta, dia bubuh dengan sabun pun tak tahu kotor ke bersih. Cuci dekat ayat itu dan sebagainya. Kemudian yang pegang tu pun kadang-kadang dia bukan orang yang beriman dan sebagainya. Tak perlu. Tapi ramai lah. Nampak kereta dia tu beriman sungguh lah. Nampak kereta lah. Dia belum tentu beriman lagi. Jadi pada saya tak payah bubuh. Dalam rumah tak payah bubuh. Sebab ayat Quran ni bukan untuk ditampal. Ayat Quran ni adalah untuk dihadam dan diamal di dalam kehidupan. Hak tu paling penting sekali. Ni kita ni buh dalam rumah ayat. Apa nama ayat tambah ilmu? 1,000 dinar kan? 1,000 dinar tu. Ayat 1,000 dinar kononnya nak bagi tambah rezeki. Tapi bangkit tidur pun pukul 12. Pemalas nak pergi kerja. Tiba-tiba nak dapat rezeki banyak. Tak ada can lah. Sampailah tulisan dekat tu jatuh, pecah cermin. Dia tak apa-apa. Tu. Allahu Akbar. Tak payah. Beramal aja insya-Allah. Moga-moga kita dapat kebaikan. Okey? Baik. Dan seterusnya dari Jabir radhiyallahu an. Jabir bin Abdullah. Dua-dua ni sahabat Nabi, bapa dia wafat ketika perang Uhud, ya. Jabir radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Man qala subhanallahil azimi wa bihamdih, ghurisat lahu nakhlatun fil jannah." Ya, riwayat Imam Tirmizi, kata Imam Tirmizi hadis ni hasan. Baik, ya. Sesiapa yang mengucapkan subhanallahi wa subhanallahil azim wa bihamdih, yakni maha suci Allah yang agung dan segala puji baginya, maka Allah ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Allah akan tanam satu pohon kurma di dalam syurga. Tunggu dia. Esok pohon kurma tu cakap dengan kita, hak ni yang hang tanam dulu. Tanam macam mana? Subhanallahil azim wa bihamdih. Ya, subhanallahil azim wa bihamdih. Tengok perbezaan dia. Ini kalimah yang ke-6 dah. Jadi dia perbezaan tu sedikit-sedikit mengikut apa? Mengikut riwayat dah. Ada jalur daripada Abu Hurairah, ada jalur daripada Jabir, ada jalur daripada Abu Dzar dan sebagainya. Tapi ianya hadis yang sahih, walaupun tidak sahih, tidak mencapai sahih, tapi dia masih hasan. Dia masih baik. Ini semua yang kita mengaji ni bukan hadis yang dhaif, jauh daripada perkara-perkara yang disebut sebagai mungkar. Teknik untuk jaga kehidupan kita juga adalah dengan memperbanyakkan zikrullah. Ada seorang ulama yang saya rujuk juga di dalam kita duk tengok dalam YouTube semua ni kan, ceramah-ceramah depa. Depa selalu kata untuk kita rasa muraqabahnya Allah, atau kita ada perasaan muraqabatullah, kita sentiasa rasa kita diawasi oleh Allah. Yang perasaan itu menjadikan kita takkan tinggal perintah dia. Perasaan itu menjadikan kita akan jauh daripada dosa. Itu muraqabatullah, merasai diawasi oleh Allah. Di tengah ramai-ramai ni kita tak akan buat dosa sebab manusia nampak. Tapi yang betul-betul diuji adalah ketika kita sendirian. Ketika kita sendiri. Kan ya?
Maka yang tu, yang betul-betul kita rasa, maka kata ulama untuk menghadirkan perasaan muraqabah, perasaan rasa diawasi, dilihat, diketahui oleh Allah adalah dengan memperbanyakkan zikrullah. Perbanyakkan. Mula dengan la ilaha illallah, kemudian subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Atau kalau nak pendek sikit, subhanallahi wa bihamdi. Kalau nak simple, ada lagi subhana rabbi wa bihamdi. Ya, dia mai kat sini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, barang siapa yang menyebut subhanallahil azim wa bihamdi, maha suci Allah yang maha agung dan segala puji baginya, ghurisat lahu naqlatun fil jannah, maka ditanam padanya satu pohon kurma di syurga, menanti dia untuk masuk nanti di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Rasa kan besarnya nikmat. Cuma rasa tu jangan tak tang otak saja. Bila tak tang otak, dia jadi ilmu. Betul lah. Kalau sebut macam ni, maka jadi Allah sayang kat kita. Kalau sebut jadi ilmu, tapi dia tak main di sini. Dia kita tahu ni, kita tahu lama dah. Solat tahajud ni memang jalan ke syurga. Solat tahajud. Tapi sampai dekat nak mati lah, tak start lagi tahajud. Kenapa? Sebab ilmu dia hanya duduk di sini, tapi ilmu dia tak turun pada tahu, berpindah kepada rasa. InsyaAllah. Ya, wallahu a'lam. Kita azan dulu.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, baik. Kita sambung lagi. Kalimah-kalimah zikir ni tak payah kupas banyak sebab dia ni sahih. Zikir-zikir ni sahih, cuma beramal je. Amal-amal insya-Allah. Okey, baik. Hadis dari Abu Sa'id. Abu Sa'id, bila sebut Abu Sa'id, maka dia Al-Khudri. Ya, Abu Sa'id Al-Khudri, yang hadis yang paling famous kat dia tu yang selalu kita dengar. Apabila mereka satu kumpulan singgah di satu kampung dalam musafir, kemudian makanan dah habis, berhenti pergi masuk dalam kampung tu, kemudian minta bantuan daripada orang kampung tak mau bagi. Depa pun keluar daripada kampung tu, kemudian duduk sekejap di satu tempat berehat. Waktu duduk, ada wakil daripada ketua kampung datang jumpa balik. Ke anak ketua kampung kena sengat binatang, ada macam-macam riwayat lah. Macam-macam riwayat lagi tu. Maka dia tanya, boleh ke tidak kamu ni jadi perawat? Salah seorang daripada ramai-ramai ni, Abu Sa'id Al-Khudri, salah seorang ni. Dia kata boleh. Abu Sa'id berkata, bila pula kawan ni jadi bomo ni? Kan, dia tak pernah tahu. Dia kata boleh. Tapi dengan syarat dengan syarat pi rawat, bagi makan lah. Contoh gitu lah. Dia pun pi. Alhamdulillah. Apa tu, itu yang termasuk dalam sunnah Nabi. Apabila kita sakit, baca surah Al-Fatihah. Ada ayat macam ni, buh sebelah. Baca. Dengan termasuk orang yang sakit, tak katalah dia sakit di sini, tak tempat tangan gini. Sambil letak ayat sebelah pun tak apa. Baca aja Al-Fatihah. Dengan niat untuk Allah beri kesembuhan. Tiup sikit, gosok-gosok, minum. Bagi dia minum, lepas tu bakinya tuang kat tapak tangan, gosok tempat yang dia sakit. Sembuh biiznillah, dengan izin Allah sembuh. Ketua kampung kata, aku janji dah tadi, ambil 30 ekor kambing. Nala reka kan 30 ekor kambing. Kemudian sahabat-sahabat kata, nanti Abu Sa'id kata jangan bahagi dulu. Hampa tahu-tahu dapat ya ni, kan. Balik jumpa Nabi. Maka Nabi SAW kata tak apa, bagi dekat Nabi seekor. Nabi kata boleh. Hadisnya menunjukkan bolehnya kita menerima hadiah daripada orang yang kita rawat dengan tidak meletakkan harga yang pelik-pelik. Maksudnya kalau katalah tiba-tiba awak buat rawatan, orang bawa main anak dara umur 18 tahun. Kan? Orang Penang lah contohnya, orang Penang. Tu imam kita rawat. Sembuh. Sakit kawan tu lama lah. Mak dengan ayah dia kata, tu imam, ambil je lah. Kan? Boleh, tak ada masalah. Tapi kalau letak syarat, tak boleh. Syarat dia, hang kalau nak rawat dengan aku, hang bawa kain kuning, kain merah campur kain hijau, kan, dan sebagainya lah. Lepas tu ayam putih seekor, macam tu, yang tu tak, semua tak boleh. Nah, okey, baik. Ini Abu Sa'id. Apa kata Abu Sa'id? Dia kata Nabi SAW bersabda, istaghfiru minal baqiyatis salihat. Ya, perbanyakkanlah al-baqiyati, zikir-zikir yang kekal abadi, was-salihat, dan zikir-zikir yang salih. Yakni qila. Maka Abu Sa'id tanya dengan Nabi, qila, mereka tanya, mahunna ya Rasulullah, apa benda tu yang kekal, yang dia tak hilang, maksudnya pahala tu baqiyati, kekal, wassalihati, dan soleh. Ya, maka qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-takbir, Allahu akbar, wat tahlil, la ilaha illallah. Jangan buat kenuri, nah. Wat tahlil, bukan kenuri. At-tahlil adalah la ilaha illallah. Ni kita saja tak tahulah, kadang-kadang tak apa nak faham. Wat tasbih, subhanallah, walhamdulillah, alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Itu kalimah dia. Lebih sempurna. Lebih sempurna ni dengan kalimah dia, kalau kita nampak mahunna, kita boleh sebut subhanallah, alhamdulillah,
la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. Sempurna. Sebab dalam ada hadis lain menunjukkan mana satu nak dimulakan, maka hukum ni tak ada masalah. Awak nak baca ni dulu boleh, nak baca ni dulu boleh, tak ada masalah. Cuma jangan tinggallah semua yang Nabi sebut tadi. Kalau ikut Nabi sebut mula-mula Allahu Akbar. Okey. Cuma kalau kita tengok dalam hadis lain dia sebut mula dengan subhanallah. Okey, hadis lain au kama qal, boleh, tak ada masalah. Maka kalau kita tengok di sini kalimah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. Apa jadi? Kalimah ini al-baqiyat, yakni kalimah yang abadi, kalimah yang kekal, maksudnya pahala dia tu besar. Ya, dan juga wasalihat, yakni kalimah-kalimah yang soleh, yang baik-baik, yang sepatutnya diucapkan oleh orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kalimah dia? Ulang balik. Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwwata illa billah. Dah. Kurang sikit dalam dalam kereta, bawa kereta, lagu-lagu kan kurang sikit lah, ataupun tak payah lah. Tu di rumah tu ada orang buka radio ni, tambah katalah kita duduk di Kedah FM, buka radio tu, start tu sampai radio rosak baru tutup. Dah rosak lah tu, tak pernah berhenti tutup. Ni apa cerita ni? Ya, duduk di rumah kita, beli home theater harga RM28,000, sedekah dekat masjid RM2.08. Iya kan, beli benda yang menambah kelalaian. Kadang-kadang dah lah awak duduk rumah flat pula tu, duduk rumah flat, buh home theater harga RM28,000, bergegak pula. Buh bass dia dum bergegak. Lah pun kali harap sangat lah ni, Tok Imam kau dia pakai. Ya, adik baca tak dalam Facebook hari ni? Apa ni, timbalan pengurusi masjid di Terengganu kena tangkap pasal apa? Embuh nama bini dia dalam penerima zakat. Timbalan. Ajaib lah. Dulu ni ahli agama ni sangatlah dihormati dan sangat disegani lah. Tapi lah ni ahli agama memaparkan mereka tu tak tahu nak zakat. Ya, yang bergaduh di dalam masjid masa mesyuarat untuk buat pelantikan tu, saya jadi saksi. Tapi saya tak suka nak rakam. Tu jadi saksi. Saya kata sudah-sudahlah, hampa jadi pengurusi bukan dapat elok 14,000 sebulan. Itu apa sangat ni, gaduh lah, kempen sana kempen sini, tak perlulah. Ya, baik, kita nak tolong, kita tolong. Kalau kita tak jadi AJK pun boleh tolong ke tak boleh? Boleh ha. Hari Sabtu, hari Ahad, bawa anak bini, suruh bini goreng bihun apa lebih sikit, mai sini hari cuti, bawa anak bini pergi cuci tandas tu. Pahala bukan kata bukan masjid halang pun. Bawa mai anak bini minta izin cuci ni, vacuum kapet ke apa begitu begini. Ni tak ada harapan lah. Iya, tak ada harapan. Kadang-kadang pengurusi pun tak buat. Iya, sungguh dia pun tak buat. Dia rasa dia besar sangat jadi pengurusi. Betul. Tuan-tuan, ada hadis sahih, bukan saya marah kat Nazir sini, bukan. Tapi nak bagi tahu lah, nak bagi tahu. Apa dia bagi tahu? Jangan kita pandang remeh dengan amalan yang kecil. Kita kalau Tok Imam mati atau pengurusi mati, beribu-ribu orang main. Kalau Tok Siak mati 3-4 kerat ya. Ya. Ni Nabi SAW pergi Mekah, kemudian balik ke Madinah semula.
Jumpa sahabat, pergi ke Masjidin Nabawi. Wahai sahabat, mana kakak tu? Kakak tu. Mana dia? Wanita yang kulit hitam tu. Namanya Ummu Mahjan. Ini hadis sahih Al-Bukhari. Ummu Mahjan, seorang perempuan yang berulang-alik ke masjid, bersihkan masjid, kemaskan masjid. Akhirnya sahabat kata apa? Sahabat kata, ya Rasulullah, matilah dia. Bahasa yang digunakan tu, matilah. Maksudnya mereka meremehkan, sebab yang mati tu cleaner, bukan pengurusi. Kan? Alah, dah mati. Apa Rasulullah? Mati dah. Rasulullah sedikit tegang dan tegak badan dia. Pasal apa tak bagi tahu aku? Tapi depa tak cakap Kedah lah. Pasal apa tak bagi tahu aku? Maka Nabi minta tunjukkan kubur dia di mana. Lalu depa Nabi pergi kubur dia. Nabi pergi kubur dia, Nabi berdiri di sana dan Nabi katakan bahawa ada kegelapan di sekitar kubur-kubur sini. Maka Nabi solatkan jenazah di situ. Solatkan jenazah dan kemudian apa jadi? Nabi kata dengan solat ini Allah terangkan kubur semua yang di kawasan sini. Kerana tu perempuan tu seorang yang kerja duk main cuci masjid tu. Nak menunjukkan jangan kita remeh. Ya, mentang-mentanglah dia tutup siak saja. Lepas tu gaut pula tutup siak tu. Kalau siapa peduli. Makan, kalau makan nasi semua yang sedap-sedap. Tok siak dia bagi nasi lemak bungkus je. Tu pun sampai pun kerang tak ada. Sian tok siak. Ya, kadang-kadang jadi pelik dan ajaib. Tapi bukan masjid sinilah. Okey, baik. Saja nak bagi kita faham, ya, nak bagi kita faham. Okey, baik. Jadi kalimah yang disebut oleh Abu Sa'id Al-Khudri tadi clear bahawa orang yang menyebut subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwwata illa billah, maka kalimah itu bukan saja kalimah yang baik, tapi kalimah itu kalimah yang abadi, yang kekal, membawa Tuhan punya tu yang menyebut ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Ya, banyak dah kita dapat hari ni. Kita ulang balik. Ulang daripada belakang ni. Yang pertama, perbanyakkan subhanallah walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billah. Kalau tak dapat yang tu, boleh juga kita baca subhana rabbi wa bihamdi. Kalau tak mau baca yang tu, boleh baca subhanallah wa bihamdi. Kalau tak mau baca tu, boleh baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalau tak mau baca yang itu, boleh baca juga la ilaha illallah. Kalau tak mau baca yang tu, boleh baca yang lain juga, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Banyak tu. Okey, kalaulah kita tak dapat 6 7 ni, 1 2 jadilah. Kalau kita nak nampak sempurna dia hak belakang tadi, sempurna. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallah walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billah. Ada satu kisah yang sahih para sahabat tentang bagaimana anak dia telah ditangkap oleh tentera musuh. Tangkap tentera musuh, memang macam tak ada harapan terlepas, dia diikat. Lalu ayah dia di rumah ni berpegang kepada kalimah la haula wala quwwata illa billah, menyerah diri kepada Allah. Dia zikir. Tak lama selepas itu, tiba-tiba bunyi detak kaki kuda berbab. Anak dia duduk ada atas kuda sampai. Tu nikmat. Jadi ada sebahagian ulama berpandukan kepada amalan para sahabat yang sahih ini. Mereka mengatakan kalau kita ada masalah atau kita ada kesempitan, ada ikat yang tak boleh terurai,
Maka zikir banyak-banyak dengan niat, ya Allah, tolong selesaikan masalah aku ni, dengan sebut banyak-banyak la haula wala quwwata illa billah. Tapi zikir dalam keadaan beradab. Beradab. Maksud beradab ni apa benda tu dia cakap tu. Nak banyak ni pasal dak. Sebut elok-elok. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Kan ya? Buat betul-betul, insya-Allah Allah bagi kebaikan yang banyak kepada kita. Ya, wallahu a'lam. Baik, satu dua soalan silakan kalau ada. Ba'da salat. Okey, baik. Zikir ba'da salatul faridah, ya, zikir selepas solat fardu. Adakah zikir dahulu lebih baik berbanding solat sunat dahulu? Baik. Kalau mengikut kepada hadis Nabi SAW yang sahih, maka baginda memberi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Dan kami para sahabat mendengar Nabi beristighfar sebanyak 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya, ada kalanya Nabi bangun. Ada kalanya Nabi bangun dengan melakukan solat sunat ba'diyah, dengan berubah tempat. Sebab hadis menyatakan perbanyakkanlah tempat sujudmu, kerana tempat sujudmu besok akan menjadi saksi untuk kamu masuk syurga. Itu satu. Ya. Ada kalanya Nabi zikir, tapi zikir tu zikir yang sorang-sorang, senyap-senyap. Ya. Sebab itu kalau kita mengaji, maka zikir yang terbaik itu adalah sendiri-sendiri. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Dia sendiri-sendiri. Ya, zikir itu. Ba'da salat atau selepas ba'diyah, maka kedua-duanya adalah sunnah Nabi SAW. Jadi kalau kita lah Tok Imam, dia pusing-pusing tu dia zikir. Alhamdulillah zikir dia perlahan, cantik. Dia pun tarik mic pergi jauh lah. Zikir dia tak ganggu orang yang masbuk. Dia tak ganggu. Jadi Tok Imam tu bila dia pandang ke belakang, dia nampak orang masbuk, lagi dia kena perlahankan. Kalau dia nak mendidik zikir pada orang kampung, lagi dia kena perlahankan. Melainkan di belakang tu tak ada orang yang tengah masbuk. Okay. Ada di antara kita yang bila dia bagi salam istighfar 3 kali, maka dia pindah pergi duduk di luar sana, lalu dia solat sunat ba'diyah. Maka itu juga sunnah Nabi SAW. Jangan pula kita yang buat kata kat mereka sombong, tak mau zikir. Itu perangai kita. Kan, Ustaz, apa hukumnya salam selepas solat? Bagus, salam bagus lah. Tapi kalau dia tak mau salam, ikut suka dia lah. Adalah benda lain dia buat. Kan ya? Dia solat ba'diyah, nanti dia nak zikir sendiri, dia nak doa sendiri, sebab dia ada doa yang lebih khusus. Sebab Tok Imam tak tahu doa dia. Tok Imam dia doa yang rutin biasa, tapi dia tengah masalah dengan bini. Bini nombor 2 pun masalah, bini nombor 3 pun masalah. Jadi Tok Imam tak tahu, sebab Tok Imam bini seorang. Contoh mereka. Jadi tak ada masalah. Siapa nak salam, salam. Siapa nak zikir, zikir. Cuma nak bagi tahu, selepas solat, zikir itu boleh selepas solat fardu, selepas zikir ba'diyah, atau boleh juga lepas istighfar dan pindah tempat, ba'diyah dulu kemudian zikir. Yang tak bolehnya adalah tak zikir. Itu je. Okey, itu hadis yang sahih. Wallahu a'lam. Lagi? Ada soalan? Tak ada? Okey, zikir-zikir tadi ada tak khususan bilangan-bilangan dia? Ada yang tak disebut, ada yang disebut. Maka zikir dia
Dia simple saja. Kalaulah Allah kata man yuti'ir rasul faqad ata' Allah. Siapa taat pada Rasul bermakna dia telah taat kepada Allah. Maka berapa banyak yang Nabi buat, maka kita pun buat berapa banyak. Istighfar, contohnya astaghfirullah. Al-Auza'i kata lafaznya Nabi lepas solat, istighfar tu astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Yang ramai yang kita baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Yang tu tak ada dalam hadis selepas solat, iaitu hadis lain. Hadis selepas solat Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Okey. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ramai yang baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi. Itu hadis lain. Tapi hadis selepas salat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayatul Kursi ada Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang tu semua sekali melainkan istighfar. Al-Auza'i kata Nabi baca 3 kali. Kemudian yang ada jumlah pada subhanallah. Subhanallah paling kurang 10 kali. 10 kali. Kebanyakan Nabi buat 33 kali. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, tambah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sekali. Jadi 100 kali. 33, 66, 99 tambah 1. Okey, tu satu. Kemudian habis tang tu dah. Ada zikir lain tak? Tak ada. Selepas tu tak ada lah. Awak doa sendiri. Ustaz, ada orang saya nampak tak berdoa. Tuhan nampak. Manusia tu. Ada orang dia tak berdoa di luar solat, tapi dalam solat dia hantar punya banyak. Allahu akbar, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Dia siap-siap mengadu kat dalam tu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dia minta Allah tolong dia dalam ibadah. Sat lagi pula, sujud lagi. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Allahumma ghafirli, ya Tuhan tolong ampunkan aku. Itu. Jadi ada orang dia mengambil hadis yang jelas. Doa yang paling mustajab dijamin dalam keseluruhan hadis Nabi adalah doa ketika berada di dalam salat. Yakni ketika kita sujud, setiap kali sujud, bukan sujud terakhir saja, setiap kali sujud, dan ketika tahiyat akhir sebelum kita bagi salam. Itu wallahu a'lam. Panjang tu jawapan ni tu. Perut lapar lah. Ada makan ke? Ada? Alhamdulillah. Okey, insya-Allah. Sebab kuih sini sedap. Kuih sedap. Kan Nescafe tarik dia pun sedap. Okey, saya memang kosong. Tengah hari tak makan. Ni nak makan lagi puasa raya ni dah hari ni. Okey, macam biasa tuan-tuan dan puan-puan, kita mengaji, ambil ilmu, letak di sini, letak di akal, kemudian hantar pergi ke dalam hati. Di akal itu tahu, tapi di hati itu ada sedar. InsyaAllah orang sedar dia akan memperbaiki kebaikan dalam kehidupan. InsyaAllah seperti mana biasa, selepas ceramah saya selalu war-warkan sumbangan dan derma kepada sekolah tahfiz saya, Madrasah Tahfiz Raubah Al-Ilmi di Prima Beruntung, Bukit Beruntung. Lama dah jemaah sini tak ziarah. Hari itu ziarah sekali saja. Lama dulu dah. Pasal berapa lama dah? Lebih 10 tahun dah masa dulu. Rehal yang bagi dulu tu, rehal tu kan ada, alhamdulillah sampai lah duk pakai rehal tu, alhamdulillah. Okey, jadi ajaklah mailah ziarah. Insya-Allah
Anak-anak kami ni bila orang datang mereka enjoy, mereka seronok. Seronoknya boleh jumpa orang. Kan ya? Mai tak payah pakai jubah. Ini nak tunjuk alim pula. Tak payah. Buat konvoi motosikal ke. Baru ni ada 30 biji konvoi motosikal mai. Semua pakai baju yang apa nama ni, macam-macam baju lah. Mai insya-Allah kita jalinkan silaturahim. Ya, insya-Allah. Baik, sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.